Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia. Alhamdulillah hari ini hari Khamis 24 Jun 2021 bersamaan 14 Zulkaidah 1441 Hijriah. Kita dipertemukan lagi pada hari ini dalam Sejahtera Asia merupakan rancangan yang menyapa pagi anda. Teringat saya kata-kata daripada Ghazali Zawi, menyapa pagi anda. So diharapkan semua penonton kita, semua penonton yang berada di mana sahaja, tak kiralah di bumi kenyalang sekalipun, berada di semenanjung Malaysia ataupun di mana sahaja berada, sehat walafiat hendaknya, dipermudah segala apa sahaja urusannya hari ini, dan pastikan apa yang kita lakukan pada hari ini mesti senyum saja. Senyumkan satu sedekah, relax, santai-santai dan juga enjoy. Yang paling penting kita kena patuh SOP sebab kita masih lagi dalam memerangi musuh halimunan ini iaitu COVID-19. Dan hari ini saya tidak keseorangan, tetap dengan pasangan host saya Jessica, dan juga kita ada dua tetamu. Tetamu yang nombor dua tu biasalah. Kita dalam Sejahtera Asia, kita ada blok pendidikan iaitu Cikgu Azila, dan yang fokus utama, topik utama kita iaitu kita mengangkat tajuk Suhakam dan Hak Asasi Manusia. Topik yang kita akan bincangkan. Tapi sebelum tu saya nak war-warkan di sini bagaimana kita hendak melihat aspek kepentingan diri kita dari sudut hak asasi kita. Mungkin banyak yang belum tahu, banyak yang masih lagi tertanya-tanya macam mana sebenarnya kita nak membela hak kita bagi yang teranaya, bagi yang apa kata orang tidak tahu di manakah hala tujunya. Tapi sebelum tu juga tetap bersiaran bersama kami juga di dalam Facebook rasmi TVS. Jangan lupa follow Instagram dan juga Facebook kita Sejahtera Asia, dan kita pun bersiaran secara langsung dalam Facebook Sejahtera Asia. Kalau dah melihat tu, dah tengok live kita, jangan lupa share, like, share dan komen. InsyaAllah komen kita orang, komen anda kita akan baca. Dan di penghujungnya nanti, bukan penghujung, blog untuk pendidikan Sejahtera Asia bersama dengan Cikgu Azila, kita ada hadiah. Jadi anak-anak, adik-adik, siapa boy, girl, bangun lagi. Jangan lagi gosok-gosok mata. Pergi sarapan dulu, siap-siap dengan buku matematik. Tunggu untuk slot pendidikan bersama dengan Cikgu Azila, okey? Dan hari ini, sekali seperti yang saya cakapkan tadi, kita nak cakap tentang hak asasi manusia. Dan kita nak peringatkan di mana pun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita masih lagi mempunyai hak kita sendiri. Dan untuk bercakap tentang hak ini, kita menjemput Sejahtera Asia hari ini menjemput tetamu khas kita daripada Suhakam Cawangan Sarawak, iaitu Encik Sofian bin Osman, Ketua Cawangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam Cawangan Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wan. Apa khabar? Sihat? Bagus, sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat itu. Bajunya warna oranye, blazer warna hitamnya, semangat itu sama color kita. Sama. Dah breakfast kita ada? Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So itulah tetamu kita pada hari itu untuk bercakap ataupun membicarakan tentang Suhakam dan hak asasi manusia. Tapi sebelum tu, banyak sebenarnya, terutamanya di negeri Sarawak, di bahagian pedalaman, masih belum tahu apa itu Suhakam. Boleh Encik Sofian jelaskan atau terangkan sedikit tentang Suhakam, terutamanya di negeri Sarawak ini? Terima kasih, Wan. Pertama kali saya ingin merakamkan terima kasih kepada TVS, pengurusan TVS kerana menjemput saya ataupun mewakili Suhakam untuk menerang sedikit mengenai hak dan apa itu Suhakam. Memang betul, Wan. Terutamanya walaupun di bandar sendiri ataupun apatah lagi di luar bandar, Suhakam mungkin kurang dikenali ataupun ramai yang tidak sedar kewujudan Suhakam itu sendiri. Dan Suhakam nama adalah akronim bagi nama panjangnya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Malaysia, ya. Dan Suhakam sendiri kita ada 3 cawangan, di mana Sabah, satu pejabat di Kuching, Sabah di Kota Kinabalu, dan ibu pejabat adalah di Kuala Lumpur. So maksudnya sekarang ada 3 pejabat yang beroperasi di Malaysia. Dan Suhakam sendiri, ramai yang menyatakan bahawa Suhakam itu adalah sebuah NGO
ataupun jawatan bukan kerajaan. Oh. Dan saya ingin menangkis ataupun merepiskan tanggapan mengenai salah anggap bahawa Suhakam adalah sebuah badan ataupun jawatan bukan kerajaan. Sebenarnya Suhakam sendiri ditubuhkan di bawah Akta Parlimen. Okey. Dan diperuntukkan dengan akta sendiri, iaitu Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia ataupun Akta Suhakam 1999. Ya. Dan kita senang yang mengingat orang cakap madanya hari jadi Suhakam adalah jatuh pada 9 September 99. Oh, senang diingat 9999. Oh, mudah ingat. Mudah ingat. Ya. Itulah hari jadi penubuhan Suhakam sendiri di Malaysia. Pelbagai rintangan sebelum penubuhan Suhakam memang kita mengharungi pelbagai cabaran, rintangan sehingga kita pada akhirnya kita dapat menubuhkan sebuah badan hak asasi nasional khasnya di Malaysia. Setelah kita mengharungi banyak-banyak rintangan dan cabaran. Memang ada yang tak bersetuju, ada yang bersetuju kenapa kita perlu tubuh Suhakam, ada yang tak bersetuju kenapa kita nak Suhakam sendiri ditubuhkan. Dan mandat utama ataupun tugas utama, objektif utama Suhakam sendiri adalah untuk mempromosi dan melindungi hak asasi khususnya di Malaysia. Oh, maksud dia tanggapan sebelum ini Suhakam adalah sebuah badan bukan kerajaan, NGO, tetapi sebenarnya Suhakam ni merupakan di bawah kementerian apa sebenarnya? Sebelum ini Suhakam sendiri telah diletakkan di bawah Kementerian Luar Negeri semasa penubuhan. Dan sekarang kita telah bernaung di bawah satu payung yang besar di bawah Jabatan Perdana Menteri. Wah, di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi benda ini bukan satu pertubuhan yang kecil. Betul. Ataupun sebuah agensi yang kecil, tetapi agensi ini merangkumi nama pun dah hak asasi manusia, betul tak? Jadi inilah yang dikatakan Suhakam. Mungkin di Sarawak kebanyakan memang belum tahu apa sebenarnya Suhakam dan apa peranan mereka terhadap rakyat di luar sana. Bagaimana mereka untuk mendapatkan perkhidmatan daripada Suhakam itu sendiri. Dan sebagai contoh hak asasi manusia terdapat pada artikel 30 artikel Peristilahan Hak Asasi Manusia Sejagat UDHR 1948. Antara contoh-contohnya, bagaimana Tuan boleh terangkan salah satu contoh daripada Suhakam sendiri untuk di bawah hak asasi manusia seperti ini? Okey, terima kasih Wan. Jadi bila kita menyatakan Peristilahan Hak Sejagat 1948 dan 1948 adalah merujuk pada tarikh bahawa UDHR ataupun Universal Declaration of Human Rights 1948 telah dibentangkan ataupun diterima pakai di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 10 Disember 1948. Ya, betul. Dan mengandungi 30 artikel yang berkaitan dengan prinsip hak asasi. 30 artikel. 30 artikel yang di mana sebuah negara boleh menjadikan ia sebagai panduan dalam mentadbir sesebuah negara. Ya, betul. Yang menjurus ke arah sebuah pentadbiran kerajaan yang lebih baik dan berlandaskan hak asasi. Dan antara 30 perkara yang terkandung dalam artikel tersebut, nak sebut semua panjang warna. Jadi salah satu yang adalah hak untuk mendapat pendidikan, perlindungan, hak untuk mendapatkan cuti rehat, hak untuk mendapat gaji yang setimpal bila kita bekerja. So pelbagai artikel dalam tersebut. Dan semua artikel-artikel tersebut boleh dilayari di website ataupun laman sesawang Suhakam sendiri. Kita ada 30 artikel tersebut. Oh, memang dah disediakan dalam memang website disediakan lah. Untuk dirujuk. Ya, sama betul. ada dalam bahasa Inggeris orang putih. Orang putih. Ataupun bahasa Melayu. Ya, betul. Cuma saya dah bahasa Sarawak lah. Bahasa Sarawak saya dah. Tetapi itu saya mau dengar. Tetapi
pejabat Sarawak sendiri telah mengambil inisiatif di mana kita telah menerbitkan beberapa brosur, ataupun flyers yang berdasarkan etnik di Sarawak. Mungkin kita tidak dapat nak memenuhi semua etnik. Ya, betul. Kita Sarawak tahu lebih banyak etnik di Sarawak, tapi kita mengambil yang majority, Iban, Bidayu yang senang difahami ataupun senang diterima pakai oleh masyarakat sendiri. So benda ini memang satu keperluan terutamanya di Suhakam Negeri Sarawak, dan bila kita bercakap tentang Suhakam dan juga penyediaan di sudut 30 artikel dan juga brosur-brosur yang dicakapkan oleh Encik Sofian sebentar tadi, kita nak tahu fungsi, tapi sebelum tu kita rehat sebentar dan kembali selepas ini. Masih bersama saya dengan topik yang menarik hari ini untuk sejahtera Asia pada hari ini, iaitu Suhakam dan hak asasi manusia. Bila kita cakap tentang hak asasi, memang semuanya ada hak, semuanya ada kepentingan masing-masing, tetapi bila bila sesuatu terjadi pada kita, kita tak tahu macam mana hak kita nak disuarakan. Jadi Suhakam di sini, saya nak tanya lagi sekali lagi kepada Encik Sofian, bagaimana fungsi dan juga kuasa yang telah pun dijalankan ataupun dikeluarkan oleh Suhakam untuk memastikan segala aduan ataupun salah laku ini dapat dibuat ataupun diatur secara betul. Jadi Suhakam sendiri, bila sebuah organisasi ditubuhkan, ia harus berlandaskan ada beberapa objektif dan juga fungsi utama yang perlu dipenuhi ataupun diberi tanggungjawab oleh kerajaan dan juga masyarakat untuk kita menjalankan tugas kita. Betul. Dan salah satu fungsi yang terkandung dalam Akta Suhakam sendiri, yang pertama kita adalah menyediakan ataupun memberikan pendidikan hak asasi di kalangan semua lapisan masyarakat. Tak kira bangsa dan juga agama lah. Agama, warna kulit. Betul. Pendidikan kesedaran ataupun orang putih madah, awareness. Ya, yang paling penting bila kita berada di peringkat lapangan. Yang kedua adalah kita menasihati kerajaan dalam penggumbalan undang-undang supaya berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi. Dan yang ketiga, juga kita berfungsi sebagai menasihati kerajaan dalam menandatangani treaty antarabangsa ataupun convention antarabangsa. Dan yang keempat, Tok yang selalu orang cakap famous lah Suhakam sendiri. Glamour lah. Glamour lah. Glamour. Okey lah. Kita menerima aduan mengenai pelanggaran hak asasi di semua peringkat. Di semua peringkat masyarakat. Tapi bila sebut tentang aduan ni, Cik Sofian, di Sarawak, Suhakam Negeri Sarawak ni bagaimana aduan yang paling glamour juga seperti yang Cik Sofian cakap tadi? Apakah antara aduan yang sering didapat ataupun dilaporkan kepada pihak Suhakam Negeri Sarawak ni? Di Suhakam Sarawak sendiri, kita dapat melihat trend daripada sejak penubuhan di Sarawak sendiri daripada tahun 2001 sehingga kini. Dan saya sendiri telah bertugas baru saja di Suhakam lebih kurang dalam 19 tahun. Kita melihat satu trend yang ketara daripada sejak tahun 2001 sehingga sekarang, di mana dulu banyak isu-isu yang kita terima adalah berkaitan dengan hak tanah adat ataupun kita lebih disenang dikenali NCR. NCR, ya betul. NCR. Dan bila kita terima aduan berkaitan tanah, ia adalah meliputi ataupun merangkumi isu-isu seperti pembayaran pampasan yang tak setimpal. Tidak relevan lah maksudnya. Maksudnya si cukup pampasan ataupun duit yang dibayar. Betul. Dan kedua, pencerobohan
oleh syarikat-syarikat besar ataupun syarikat gergasi tanpa kebenaran orang kampung ataupun orang mana tuai rumah ke, penghulu ke, kita ceroboh aja tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran. Yang itu yang isu-isu dulu. Tapi kita percaya bahawa kerajaan sekarang telah menambah baik pulih sistem tanah yang sedia ada. Sebab itu kita nampak trend berkurangan. Dan isu-isu lain adalah mengenai pendidikan, tangkapan oleh pihak berkuasa, kekasaran berlaku semasa tangkapan ataupun reman, dan juga kematian dalam tahanan, sama ada lokap, penjara, selagi bernama pusat tahanan. Dan yang terkini trend yang kita dapat lihat adalah isu warga negara. Warga negara. Oh, maksudnya Suhakam sini terima walaupun benda tu kira penlibatannya bukan di bawah kementerian ataupun hak, tetapi bila dilihat kepada hak asasi manusia, memang Suhakam ambil lah laporan berkaitan tentang warga negara inilah. Selagi ia terjatuh ataupun digolongkan sebagai hak asasi, dan kita akan ambil isu tersebut. Tak semua pun kita akan ambil isu-isu di mana kita perlu menilai dan menapis sama ada ia jatuh dalam bidang kuasa Suhakam sendiri ataupun hak asasi ataupun luar bidang kuasa Suhakam itu sendiri. Dan isu-isu warga negara seperti yang didakwa ataupun kita terima aduan adalah penduduk tidak mempunyai dokumen rasmi. Untuk bila timbul isu-isu yang tidak mempunyai dokumen rasmi untuk mengesahkan warga negara seseorang itu telah membataskan akses kepada pendidikan, akses kepada pekerjaan, dan mana-mana pun kita pergi perlu MyKad. Sia-sia kita pergi, kayu-kayu sekalipun MyKad yang penting. SOP jangan lupa. Itu paling penting juga. SOP jangan lupa. Kayu-kayu. Kayu-kayu SOP ikut, MyKad tembak juga. Jangan ditinggal. Sebab yalah bila isu tu kita nampak trend tu berlaku sejak tahun lepas. Benda tu jadi macam satu isu warga. Tetapi di Suhakam sendiri juga kita menerima maklum balas yang positif daripada pihak kerajaan negeri, agensi kerajaan negeri, di mana beberapa perundingan telah dilakukan untuk menenangi isu tersebut. Jadi kita bukan nak mandang negatif pada isu, tapi kita cuba menambah baik pulih sistem yang sedia ada dan bagaimana seseorang itu boleh mendapatkan hak warga negaranya. Jadi yang kami cerita sekiranya ia ada betul disahkan penduduk Sarawak sendiri yang tidak mempunyai dokumen rasmi. Kalau orang luar, orang yang bukan orang Sarawak mungkin perlu lihat dokumen ataupun apa-apa segala bahan rujukan yang membolehkan ia mendapatkan warga negara yang sah. Itu tentang aduan yang paling banyak diterima setakat inilah. Lebih-lebih dalam zaman pandemik COVID-19 tu memang banyak yang perkara ataupun urusan memerlukan satu pengesahan kependudukan yang sah ataupun kita mesti ada IC ataupun MyKad. Dan satu contohlah bagi saya kalau hak asasi manusia dalam hak asasi manusia ini sendiri, contohlah macam seseorang itu dicabul. Contoh dia seseorang itu dicabul, bagaimana untuk seseorang itu ataupun mangsa itu membuat laporan ataupun nak membuat rujukan kepada pihak Suhakam. Dalam Suhakam sendiri kita telah menambah baik sistem aduan kita, di mana yang pertama sekiranya seseorang tersebut merasakan haknya dicabuli, mereka boleh berhubung terus ke pejabat Sarawak sendiri melalui telefon. Nombornya 082-234-650 dan juga melalui sistem aduan di laman Sesawang Suhakam sendiri, di mana orang madah kita pergi website Suhakam, kita ada nangga bahagian aduan dan mereka boleh log in
untuk memberi ataupun melaporkan aduan sekiranya berlaku pencabulan hak asasi. Dan juga ada juga melalui email kepada Suhakam Sarawak. Ya. Sarawak@suhakam.org.my. Jadi kita ada pelbagai medium untuk masyarakat menyalurkan sekiranya ada berlaku pelanggaran hak asasi lah, yang mereka rasakan. Betul juga, sebab dengan cara ini mereka mampu untuk menyampaikan aduan mereka, sebab bila seseorang, contoh mangsa seperti cakap tadi, dicabul, memang mereka akan malu dengan mereka yang berada di luar sana, terutamanya yang mengenali diri mereka sendiri. Tetapi dengan cara yang Suhakam ambil alih ini, iaitu melalui telefon, email dan sebagainya, ialah satu platform sekiranya kita memerlukan sesuatu rujukan ataupun pandangan daripada pihak Suhakam, boleh saja layari dan juga call pihak Suhakam di tempat masing-masing, di Sabah ada, Sarawak ada, dan juga di Kuala Lumpur pun juga ada. Dan untuk yang terakhirnya, Cik Sofian, sikap positif Suhakam ini telah memberi keyakinan kepada umum bahawa Suruhanjaya ini mampu membantu menyelesaikan masalah yang diadukan, kerana kesanggupan turun padang tidak kira sekalipun di mana pun berlaku. Jadi pesanan Encik Sofian sendiri kepada mereka di luar sana tentang Suhakam dan apa yang mereka harus ambil tahu tentang Suhakam. Kira apa kata orang secara ringkasnya lah. Baik, saya menyeru ataupun memberi nasihat sekiranya seseorang itu merasakan haknya dicabuli, seperti yang terkandung dalam artikel-artikel yang berkaitan hak asasi, prinsip-prinsip, terutamanya bila Nya boleh merujuk pada artikel UDHR yang kita sebut awal tadi. Mereka boleh mengadu pada kita dan dalam aduan yang kita terima, Wan, semua yang seperti saya cakap tadi, tak semua aduan kita ambil. Kita perlu menapis ataupun menilai sama ada ia dalam bidang kuasa Suhakam sendiri ataupun luar bidang kuasa sendiri. Luar bidang kuasa Suhakam sendiri. Jadi sekiranya aduan tersebut luar bidang kuasa Suhakam, dan kita juga mengambil inisiatif untuk memajukan aduan tersebut ataupun memanjangkan aduan tersebut kepada agensi yang terlibat untuk diambil tindakan. Itu yang sekiranya luar bidang kuasa. Dan sekiranya ia adalah dalam bidang kuasa Suhakam sendiri, kita akan melihat apakah prosedur ataupun apa yang langkah seterusnya boleh diambil supaya isu-isu yang dibangkitkan oleh masyarakat tersebut ataupun individu tersebut boleh diselesaikan dengan cara yang baik. Kita akan melihat sama ada ia dalam bidang kuasa, contohnya isu pendidikan. Saya bagi contoh. Isu pendidikan, ada sekumpulan pelajar ataupun guru tuasa Omadah nekik gunung ataupun nekik bukit, pergi kawasan yang lebih tinggi, yang mendapatkan akses internet. So memang salah satu yang terkandung dalam hak adalah untuk mendapat pendidikan yang sempurna. Ya, betul. Pendidikan. So benda tu ada clear cut case. So kita boleh berhubung terus dengan agensi terlibat untuk membantu bagaimana kita cari cara untuk menanangi isu ya. Ia salah satu contoh yang mana yang kes yang mana adalah dalam bidang kuasa kita. Dan manakala kes yang contoh bukan kes yang bukan luar bidang kuasa kita, yang luar bidang kuasa kita, contohnya masa PKP kita tahu ramai yang hilang pekerjaan, hilang sumber mata pencarian, semua. Si mampu bayar kereta, si mampu bayar rumah, bank narik harta bendanya. Ia adalah luar bidang kuasa kita. Kita ada nak campur bila bank ada kena bayar 3 bulan mesti kena tarik Omadah contoh. So ia memang di luar bidang kuasa kita. Jadi ia adalah
Ramadan lebih pada komersial lah, maksudnya bank dengan pelanggan sendiri. Tapi sebaliknya kita boleh angkat isu yang berkaitan sekiranya ada hak asasi. Macam contohnya hilang pekerjaan. Sebab apanya saya dapat bayar? Sebabnya saya ada pekerjaan. Saya ada pekerjaan, betul? Jadi kita perlu lihat timbang balik, maksudnya kita kena tangga juga lah. Gini naya. Betul, hak asasi manusia memang ada. Kata orang ni bukan setakat keperluan sahaja, tetapi ia menyeluruh. Dan Suhakam sendiri saya tengok memang satu agensi yang sangat prihatin, walaupun tidak menyelesaikan bukan daripada bidang kuasa atau bidang Suhakam itu sendiri, mereka akan bantu untuk menyampaikan kepada sesiapa ataupun agensi yang terlibat. Terima kasih kepada Encik Sofian bin Osman, Ketua Cawangan Suhakam Cawangan Sarawak. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kita pada hari ini untuk Sejahtera Asia. Tapi sebelum kita tutup untuk blok A pertama ni, saya ada pantun untuk pihak Suhakam lah. Cantik berseri seorang wanita, pujaan laki-laki si teruna. Hak asasi manusia, suara kita. Suhakam, hak asasi untuk semua. Dan kita kembali selepas ini untuk berita dan juga slot pendidikan bersama Cikgu Azila dan juga Jessica. Kembali selepas ini, tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Bagaimana pula pengambilan vitamin C untuk kecantikan kulit? Adakah ia selamat untuk buah pinggang? Vitamin C ni sebenarnya kalau tengok kita punya statistik ataupun publication ataupun manual yang dikeluarkan oleh Jabatan Dietitian kita hanya perlu 70 hingga 100 mg vitamin C sehari. Saya tak faham kenapa ramai nak ambil lebih dari itulah. Ataupun dari segi jenis tablet lah, nak tambah lagi 70, 40, 100 mg sehari. Saya tak nampak kenapa perlu di situ. Bagi kami, para doktor dan dietitian, kalau yalah, adalah lebih elok kalau diambil dari segi bahan-bahan semula jadi atau natural. Ya, jambu batu tu banyak vitamin C. Omega 3 tu ikan laut tu banyak omega 3. Pagi semua, pagi Wan Alif. Ya, pagi Jessica. Dan seperti biasa, kalau ada Wan Alif, adalah Jessica kan. Okey, Wan Alif, hari ini kita nak bincang dan mengupas topik mengenai pembukaan, betul tak? Ya, betul. Pembukaan hari ini hari apa? Khamis dan esok hari Jumaat. Berita baik untuk umat Islam terutamanya di negeri Sarawak ini, di mana semalam Majlis Islam Sarawak membenarkan orang ramai untuk mengikuti solat Jumaat dan fardu di masjid dan surau. Bagaimanapun jumlah jemaah dihadkan bagi membolehkan penjarakan fizikal 1 meter dipatuhi. Jadi masjid dan surau boleh dibuka dah kini tu. Boleh dibuka. Jadi orang Sarawak alhamdulillah tu adalah peluang untuk kita berada di masjid dan juga berjemaah. Tetapi dalam apa-apa peluang, semua SOP kena diikuti. Dan manakala untuk solat fardu pula, bilangan jemaah dihadkan kepada 100 orang, terutamanya di Masjid Jamek Sarawak dan 50 orang di masjid bahagian daerah kecil Kariah dan juga Surau. Bercakap tentang pembukaan masjid ni, Sejahtera Asia ada sedikit reaksi daripada orang awam yang sempat kita ambil. Kita saksikan VT tolonglah. Tuan Mumin ingin melahirkan rasa kesyukuran atas keputusan Majlis Islam Sarawak kita pada hari ini yang telah membenarkan pertambahan jemaah bagi solat fardu dan juga solat Jumaat. Jadi pesanan saya kepada semua jemaah, sila patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, dan kita doakan supaya COVID-19 ini berakhir dengan cepatnya supaya masjid dan surau kita boleh dibuka seperti biasa lagi pada masa akan datang, insya-Allah.
Seperti yang telah kita ketahui, pihak Majlis Islam Sarawak telah mengeluarkan kenyataan di mana telah membuka masjid dan surau untuk masyarakat Islam di negeri ini untuk melakukan solat fardu dan solat Jumaat secara berjemaah. Jadi, marilah bersama-sama kita mengambil peluang ini dan sentiasa menjaga SOP agar kita terhindar daripada segala wabak penyakit, terutamanya penyakit COVID-19 yang melanda kita pada masa kini. Alhamdulillah, saya menyambut baik keputusan Majlis Islam Sarawak di mana telah membuka ruang masjid dan surau untuk kita menunaikan ibadat solat dan sebagainya. Alhamdulillah, kita kena ambil serius dan kita kena ambil peluang ini untuk kita menunaikan ibadat di masjid dan surau dengan kapasiti yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Islam Sarawak. Nampaknya semua faham yang patuh SOP. Ya, patuh SOP. Dan walaupun kita dah divaksin, jangan kita lupa SOP. Oh, cakap tentang vaksin cakap ni, tentang Jessica. vaksin. Okey, kita ada berita baik di mana 4 vaksin China lulus untuk ekspor. So, Beijing China mengumumkan senarai kemas kini 4 vaksin yang mendapat kelulusan untuk diekspor termasuk buatan China National Pharmaceutical Group Beijing, Sinopharm Beijing, Sinovac Biotech SVA, CanSino Biologics dan China National Pharmaceutical Group Wuhan, Sinopharm Wuhan. So, daripada semua vaksin berkenaan, 2 daripadanya iaitu Sinopharm Beijing dan SVA, iaitu tadi Sinovac, telah disenaraikan sebagai vaksin penggunaan kecemasan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Jadi maksudnya kita dah ada vaksin, lebihan vaksin, dan untuk vaksin CanSino pula akan sampai maksudnya pada Julai, ujung bulan Julai. Dan dari seterusnya, Wan Alif, sebab kita mesti nak wawarkan juga berkenaan dengan COVID-19, especially di Sarawak sendiri, sebab nampak belum ada penurunan yang ketara. Jadi untuk Sarawak mencatatkan 577 kes baru COVID-19 dengan 51.99% daripada jumlah kes dikesan di 5 buah daerah iaitu di Kuching, Pakan, Bintulu, Kenumit dan Meradong. So jumlah kumulatif kes di Sarawak kini meningkat kepada 61,566 kes. Turut dilaporkan 3 kes kematian baru juga dilaporkan semalam yang membabitkan 2 daerah iaitu 2 di Sarikei dan 1 di Sibu. Dan jumlah kematian telah meningkat kepada 392 orang. Kita ucapkan salam takziah kepada keluarga mangsa. Ya, betul itu. Dan apapun yang kita lakukan, patuhi SOP dan kawal ke diri kita. Itu yang paling penting, betul tak, Jess? Dan selepas ini, seperti biasa, blog pendidikan bersama dengan Cikgu Azila dan juga Jessica. Saya akan mengundur diri. Apa-apa pun, tetap enjoy adik-adik kita dengan slot pendidikan kali ini. Tanya soalan, dapat jawab soalan, menanglah lepas ini. Okey, kita berehat sebentar dan kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia.
Okey, adik-adik, kelas nak bermula ni bersama Cikgu Azila. Jadi adik be ready, share dengan kawan-kawan dekat Facebook, ramai-ramai ajak masuk kelas Cikgu Azila. Jadi Jess nak bacakan komen dekat sini, okey, di mana ada adik kita ni, dia guna Facebook ibu dia. Ini saya kenal ni, Ayah Rugaya Haziq ni. Dia cakap good morning. Lepas tu tadi Nul Almi Raisa. Sik sabar nunggu slot Cikgu Azila. Wih, sik sabar Okey, sabar. Dan Nur Laili, Assalamualaikum Cikgu. Nama saya Hadi Dayan dari Pulau Pinang, Sekolah Power Jaya. Wih, salam sejahtera daripada Sarawak kepada Pulau Pinang ya, Cik Adi. Adik-adik ya. Okey. Jadi Cikgu, kita tak nak buang masa. Cikgu Azila, boleh teruskan pengajaran Cikgu. Sebab adik-adik kita pun dah tak ready pula, Dah tak sabar, dah dah ready. Okey. Jadi yang menggunakan Facebook, guna Facebook maknya ke apa? Pandai tak tekan share? Pandai tak? Ini ada button share. Siapa dah tadi? Haziq dah masuk kelas. Rasa macam masuk kelas oleh kita ni. Betul. Siapa nama tadi dari Pulau Pinang? Yang dari Pulau Pinang tadi nama dia Hadi Dayan. Hadi Dayan. Okey. Hari ni macam biasa last week kita belajar nombor. Kita belajar dahulu macam mana nak mendarabkan nombor besar, nak bahagi nombor besar. So, minggu ini kita nak belajar macam mana nak menggunakan nombor itu apabila ditanya soalan penyelesaian masalah. Macam biasa, kita nak dapatkan nama adik-adik kita ni. Siapa yang bertuah nak guna nama siapa ni pagi ni? Okey, kita ambil nama daripada Pulau Pinang tu. Pulau Pinang Hadi Dayan tadi. Hadi. Hadi. Kita letak Hadi lah. Hadi nama glamournya Hadi. Okey. Okey. So yang ni Jess yang pilih nama tadi bukan saya. Anti Jess sebenarnya. Anti Jess. Jangan anti. Kakak Jess lah. Okey. So ni Hadi membuat kek. Pandai buat kek Hadi ni. Menggunakan 3/7 daripada jisim tepung miliknya. So dia ada beli tepung dia banyak. So tepung dia ni 3/7 dia gunakan untuk buat kek. Jika baki tepung, 3/7 dah digunakan. Jika baki tepung yang tinggal adalah 400, bukan RM ni. Saya ni asyik ingat duit je lah. Ingat duit je Cikgu ni. Belum lagi Cikgu. Belum kan? Okey. RM lagi, Allahu Akbar. 480 gram. Kalau kg banyak sangat. 480 gram. Berapa jisim asal sebenarnya? Okey. So, macam biasa saya akan beritahu dengan adik-adik, apabila ini kita lihat 3/7, 3/7, tengok ini 7, 7. Jadi kita akan lukis kotak 7 bahagian. Okey. Hari ini memang saya sengaja bagi 7 lah, banyak sikit. 1, 2, 3, 4. Belum habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hujung lah. Okey. 7. Kita anggap, walaupun awak nampak sekarang ni kotak ni ada besar, ada kecil, awak anggap je semua ni sama besar. Semua sama nilai kan? Semua sama nilai. Okey. Jadi, dia dah menggunakan berapa banyak? 3/7. 3/7. So, kita lorekkan dahulu bahagian yang sudah digunakan. 3 bahagian yang sudah digunakan. Okey. Jadi, daripada bahagian ini yang belum digunakan. Berapa bahagian yang sudah digunakan? Adik-adik kita dekat Facebook, dekat live, dekat TV, dekat rumah ni semua, yang tengok dekat TV ni boleh tahu tak? Buat tangan dekat rumah. Boleh saya nampak komen ni. juga. Berapa? Cikgu pun nampak. Lepas tu kalau betul boleh claim hadiah ke Cikgu Azila. Berapa bahagian yang tinggal? 2 ke? 5 ke? Berapa bahagian yang tinggal lepas 3 dilorek? Okey. So, saya rasa ada dah jawab kod. Ada yang jawab kod dekat ni. 4. Nur Laili jawab. 4/7 dia cakap. Nur Laili tadi yang nama yang dari Penang kan? Betul, Hadi tadi. Hadi bagus Hadi. So Hadi sendiri yang jawab. Patutlah dia sendiri. Dia tahulah. Nur Sakina jawab juga. Haziq pun jawab 4. Haziq pun jawab. Nur Sakina jawab 4. So ada 4 kotak ini yang tinggal. Betul, jadi 4 kotak. Dekat sini kita ada pembayang dah. Jika baki tepung adalah 480, maknanya yang tinggal ini adalah 480 gram. Kan saya dah cakap dari awal tadi, kita bayangkan setiap ini sama besar. Walaupun lukisan saya ni satu besar, satu kecil, kita bayangkan semuanya sama besar sebab setiap kotak ini mengandungi nilai yang sama. Dia punya value dia sama. So, apa kita buat sekarang? 480 kita bahagikanlah dengan 1, 2, 3, 4. Bahagi dengan 4. Okey, yang ini saya buat cepatlah. Adik-adik mungkin boleh buat guna bentuk lazim, tapi siapa yang boleh
mengira dengan cepat, awak buat ayat matematik, buat jawapan terus pun boleh. Tapi Ada markah ke? Tak potong? tak ada potong markah. Yang penting, that's why dalam kelas saya akan sarankan ayat matematik ini sangat penting. In case nak cepat, bagi yang terror-terror ni macam ni, Hadi ni terror kot. Ya, cepat apa dia milik jawab. nama ni? Ni RZ Mil pun nak jawab juga, dia jawab 4. Haziq tu siapa lagi? Nur Hadi, Haziq, tu Nur Sakina. Semua jawab. ni. Nur Lain, itulah Hadi Hadayah. Mereka ni cepat. Jadi kita 4 add 0 divide by 4 dapatlah 100. Betul, 120. Fui, cepat dah. Saya Haziq belum beri jawab. jawapan. Haziq jawab 120, Badari Nasari jawab 120 juga. Okey. Bagus. 120 gram. Maknanya setiap ini 120, ini 120, ini 120, semuanya 120 sama. Jadi soalan dia sekarang, berapa jisim asal? Okey, maknanya jisim asal nak darab dengan apa? Nak darab dengan apa? Kalau kita dah faham konsep pecahan ini, kotak-kotak ini, jadi adik-adik akan faham. Saya sepatutnya letak dekat bawah lah, tapi tak cukup ruang, kita letak dekat sinilah. 120 gram. Haziq dah jawab dulu. Dah bagi jawapan dah. 120 darab 7 dia cakap. Darab dengan 7. Cepatlah dia, Cikgu Haziq. baru nak buat surprise kan. Oh, yang pakai Facebook Badari Nasari tadi nama dia Ayunisa. Ayunisa. Hai Comel Ayunisa. namanya. Pandai Okey. Ayunisa jawab, cepat je. Said Muhammad Khairul Anwar jawab 360, cikgu. 360. Mana 360? So, ini 120 darab dengan 7. Oh, 360 saya rasa dia maksudkan yang ini. Yang dah digunakan. Yang dah digunakan adalah 360. Tapi kita berbalik kepada soalan, Asal. dia minta asal. So, 120 darab dengan 7, kita dapat 840 gram. Okey, ni letak garis lah. So inilah jumlah asalnya. Kek apa pula kecil gila tu. Cupcake kali. yang Said ni dia cakap, Said Muhammad, bijak si kamik cikgu. Bolehlah cikgu, pujilah cikgu. Bijak, sangat bijak. Siapa nama dia? Said Muhammad Khairul Anwar. Panjang Anwar. nama tak apalah. So, cikgu tak dapat sebut nama, tak dapat ingat dia. Awak je lah. Awak sangat bijak. Jadi Hadi, yang ni tadi Hadi, lepas tu yang jawab tadi juga Haziq, Ayunisa, semua jawab 840 gram. Betul ya? Saya baru jawab, dia orang dah bagi jawapan dah. Kira betul ni. Belajar dengan siapa ni? Betul. Okey cikgu, sebab kita nanti ada soalan lain, betul tak? Ada jadi soalan kita lain berehat sebentar. Adik jangan ke mana-mana. Hanya dalam Sejahtera Asia. Okey adik-adik, kita masih lagi berada dalam kelas matematik bersama Cikgu Azila. So Cikgu Azila dah sediakan ni penyelesaian masalah lagi, soalan lagi. Jadi Cikgu Azila teruskan. Okey. Soalan ini kenapa saya bawa soalan dia? Dia punya konsep dia hampir-hampir sama sebab dia akan ada lanjutan lah. Nanti kalau minggu depan saya akan bagi tambah sikit dia punya power soalannya. Yang ni masih relax-relax saja dululah. Okey, seperti biasa ni ada tanda kosong ni, tempat kosong ni. Saya nak buat soalan, saya perlukan nama watak je. Pelakon dia. Okey. Hari tu dah pakai Haziq, tadi dah pakai Hadi, kita pakai Ayunisa lah. Ayunisa. Okey, Ayunisa. Ayunisa. Ayu orangnya. Ayu. Ayunisa. Okey. Hai Ayunisa, ada Ayunisa tengok kan? Ada. Bersama kita. Ayunisa membelanjakan 7/11 daripada wangnya. Jika baki yang tinggal kini adalah RM248, okey, dia dah belanja banyak sebenarnya, 7/11. Tapi masih ada baki 248. Kira jumlah asal milik, jumlah asal wang lah. Ada wang. Okey. Wang. Okey. Wang milik siapa? Milik Ayunisa. Okey, kita tulis balik nama dia dekat sini. Glamour Ayunisa pagi ni. Ayunisa dengan Hadi dia. Satu Malaysia tengok ni ya. Okey kan. Selepas tu, macam tadi juga, apabila kita nampak pecahannya adalah 7/11, maknanya kita akan buat satu lukisan ini dengan 11 bahagian. Macam tadi berapa tadi? 7 kan? 7. So tadi 7 bahagian. So sekarang ada 11 bahagian. Okey, kita nak melukis ni 11 bahagian, banyak sikit ni. Okey. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kecil sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ini 11 lah last kali. Ya, Okey, last jap. kali. Hmm. Makin kecil cikgu. Oh, saya okey, okeylah. Adik-adik boleh nampak lah ni. Boleh nampak boleh nampak. So kita anggap semua petak ini sama besar dan kita mesti tahu bahawa setiap kotak ini mempunyai nilai yang sama. Berapa sudah dibelanjakan oleh Ayunisa? Okey, diam Ayunisa, jangan bagi tahu orang lain nanti orang lain tahu. Okey, Ayunisa je tahu berapa dah dia belanjakan. So yang dia belanjakan adalah 7/11. Jadi kita akan lorekkan 7 yang sudah dibelanjakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ini sudah dibelanjakan. Maksudnya ini dah habislah. Dah pakainya beli apa? Tak kata beli dah beli makeup kali. Tapi tidak, dia ayu. Dia memang natural beauty. Dia tak tu kot. Dia natural beauty. Lagipun bawah umur. Bawah umur. Okey, Ayunisa. Okey, Ayunisa pula semua. Okey. So ini yang dah dibelanjakan 7. Yang tinggal adalah 4 kotak lah. Asyik ada yang dah bagi jawapan ni cikgu. Oi. Nak saya baca ke cikgu? Oi, cepat sangat ni. Oi, awalnya bagi Syed Muhammad jawapan. dia jawab 682. Nur Laili tadi kan Hadi, dia jawab 682. Oi, cepat. Cepat. Lepas tu RZ Mil ni cakap ada balance 4 kotak kosong. Nur Sakinah jawab 248 bagi 4. Okey, yang tu saya nak tadi. Bagi 4. Okey. Lepas tu ada seorang tadi cakap ada balance 4 kotak kosong kan? Betul. 4 kotak kosong yang balance. Inilah yang mewakili 248. Oh, okey. Okey. Jadi 248 ni nak dikongsikan dengan 4 kotak ini. Kalau nak dikongsikan maksudnya kita bahagilah 248. Okey, kita bahagi dengan 4. So dari sini kalau adik-adik buat pengiraan, yang ni saya tak tunjukkanlah pengiraan secara bentuk lazimlah, buat 60 bagi jawapan pula. Okey, 248 bahagi berapa tadi? Bahagi 4 macam nilah yang biasa dibuat tu. Okey, dah si nampak dah tulisan tu. Okey, tak apa. Yang ni saya tak tunjukkanlah macam mana nak buat bentuk lazim. Okey, jadi sekarang saya berikan jawapannya. 248 bahagi dengan 4 kita akan dapat 62. 62. Betul lah jawab si Hadi ni. Dah betul dah jawabnya. 62. Lepas tu Haziq jawab 62 juga. Azimel pun jawab 62 juga. Okey, sini 62. Memandangkan ini ada 11 kotak, tak naklah saya tulis 62 semua. Habis sampai pukul 9 kelas kita lah habis-habis. Okay. Tapi memang jumlah dia memang 248. So kita kena bagi nak tahu satu kotak tu berapa, betul tak? Iya, betul. Jadi 62 untuk setiap kotak. Ni 62 sampai habis 62. Soalannya, kira jumlah asal wang milik Ayunisa. Asal ada semua berapa kotak? Saya rasa semua dekat yang dah memberikan jawapan terus tadi, dia memang tahulah. Kotaknya ada 11. So, kerja kita sekarang, RM 62 darablah dengan 11. Okey, Jess. Jess nak tahu tak kenapa dia boleh jawab dengan cepat tadi? Kenapa? Sebab mereka ni saya pasti yang dah tengok kita punya previous live. Kita punya previous punya episode yang mana saya ada ajar darab 11 kan. Darab 11 yang senanglah mendarab 2 digit number dengan 2 digit number with 11. Nombor 2 digit dengan nombor 11. 62 darab dengan 11. Okey, kepada yang belum mengikuti yang pembelajaran kita tentang nombor 11 mungkin boleh belajar something here lah. Okey, 6 dan 2 kita pisahkan. Selepas itu 6 dan 2 itu kita tambahkan. Bila ditambah dapat 8. 8 itu letak dekat tengah-tengah. Yes, tak perlu buat bentuk lazim. Patutlah ada yang dah jawab semua tadi. Itulah sebabnya. Adik kita ni, cikgu. Jadi cikgu, kita nak ucapkan terima kasih kepada adik-adik sebab dah setia bersama kita pada pagi ini. Tapi esok hari ada slot pendidikan juga, betul tak cikgu? Esok ada. Esok ada. So adik-adik tonton juga Sejahtera esok, bawa kawan-kawan ramai-ramai, share Facebook dekat Sejahtera Asia. Beritahu dengan kawan-kawan dekat sekolah. Jadi sampai sini sahaja Sejahtera Asia kita pada pagi ini. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa lain hari.